سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa. Bersama dengan kita pada pagi ini adalah teman-teman yang dari awal tadi sudah memberikan komen, berikan salam ya kepada kita. Pertama tadi kita ada, saya lihat Puan Mariam Jan di situ. Assalamualaikum Ustazah dan tim semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Mariam kerana bersama dengan kami. Kita juga ada Kak Nur kita di sana. Itu Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Selamat pagi dan sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Nur.
Kak Aisyah, okey, Kak Aisyah di situ, Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian, sabahul khair bersama dengan awan dan rintikan hujan. Ya, uh, saya belum hujan lagi ya, tengah mungkin jap lagi lah, seminit 2 minit mungkin jap lagi hujan. Alhamdulillah, thank you so much, admin for this FB live. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ada Kak Zah kita di sana. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Moga sihat dan ceria selalu. InsyaAllah, mudah-mudahan. Cik Salimah, kita ada Cik Salimah. Assalamualaikum Ustazah, sihat? Sihat Cik Salimah. Waalaikumsalam. Sihat, insyaAllah sihat. Ya, mudah-mudahan Cik Salimah juga sihat. Kita juga ada teman-teman kita yang lain lah. So, tak boleh baca semua ya. Kita ada Kak Som, kita ada Liza kita di situ, Kak Rohaya, Kak Johara, Nurizan, dan semualah yang bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan. Okey, baik muslimah semuanya, hari ini kita akan mulakan pengajian di muka surat yang keberapa? Sila letakkan di ruangan komen. Okey, insya-Allah nanti admin saya akan paparkan jawapan untuk dikongsikan kepada semua yang mengikuti pengajian kita pada pagi ini. Baik, kita berada di muka surat yang keberapa hari ini? Nak sambung? Poin yang keberapa? Silakan letak di ruangan komen. Okey Kak Zah, kita muka surat 230.48 Ustazah. Okey. Kak Rohaya kata apa tu di situ? Muka surat 230.48 sama? Kak semua sama ya? Oh, semua sama ya hari ni? Muka surat 230 poin yang ke-48. Cik Salimah muka surat berapa Cik Salimah hari ni? Sama tak Cik Salimah? Poin 48. Muka surat berapa Cik Salimah? Ada tak dia? Ke belum buka buku Cik Salimah kita ni? Okey baik, sila paparkan slide saya untuk kita lihat di situ. Kita hari ini berada di muka surat 240 untuk muka surat saya lah. Tapi poinnya sama di sana. Poinnya tak salah lah. Cuma biasalah muka surat saya saja yang berbeza. Tak bawa buku. Tak bawa buku. Cik Salimah kat mana? Pasal gelang ke? Okey, tak apa Cik Salimah. Yang penting dengar ya. Kita berada di muka surat 240. Kalau yang sama dengan teman-teman kita di sini, muka surat 230. 10 muka surat jauh ya di sana. Okey, yang penting lihat pada poin dia. Poin kita pada pagi ini ialah poin kita yang baru iaitu poin yang ke-48 bertajuk maksiat menghilangkan nikmat yang ada dan nikmat yang berkesinambungan. Okey, poin kita pagi ini ringkas sahaja. Tapi kita lihat ringkas ke tidak nanti perbincangannya, mudah-mudahan ada yang boleh kita tambah daripada perbincangan ini. Baik, kita baca ya muslimah pengajian kita pada pagi ini. Perenggan yang pertama di situ, di antara kesan maksiat yang ada pada mereka yang melakukan kemaksiatan ini, sebagaimana yang letakkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya, ialah menghilangkan nikmat yang ada serta memutuskan nikmat yang berkesinambungan. Okay, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dan nikmat yang berterusan. Okay, ada dalam hidup kita ni Allah berikan nikmat yang berterusan, okay, tapi ada yang kadang-kadang Allah berikan nikmat yang sementara. So kita lihat dalam hidup kita ni, bila seseorang itu dia melakukan kemaksiatan, kenapa dengar suara? Dia melakukan kemaksiatan, okey, di situ kita akan lihat bahawa ada dua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala tarik, iaitu nikmat yang Allah dah berikan kepada dia.
dan juga nikmat yang berkesinambungan, iaitu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan kepada dia dalam jangka masa yang panjang ataupun sehingga akhir hayat dia. Tapi di sini kita lihat orang yang sedemikian, dua nikmat ini akan hilang dari dia. Iaitu dia jelaskan lagi ya, ia menghilangkan apa yang telah didapatkan dan memutuskan apa yang bersambung. Untuk segala sesuatu Allah menjadikan sebab dan perosak. Okay, sebab tersebut menarik sedangkan perosak menghilangkannya. Ya, apa yang berlaku dalam hidup kita ni dia mesti ada sebab, mesti ada akibat. Okay, apa kita buat sesuatu, apa akibatnya. Kenapa kita dapat begini? Kerana kita buat begini. Begitu kan? Okey. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan nikmat dalam hidup kita? Tidak kira sama ada yang telah Allah beri ataupun yang berurusan nikmat tersebut. Kerana sebabnya ialah kita melakukan kemaksiatan. Jadi ini kita kata sebagai sebab dan juga akibatnya. Okey. Yang dikata di sini sebab tersebut menarik sedangkan perosak penghilangkannya. Allah menjadikan ketaatan kepadanya sebagai sebab yang menarik nikmatnya sementara perosak yang mencegahnya adalah maksiat. Jadi dalam hidup kita ni ya muslimah, kita ada dua. Satu kita sebut sebagai uh, perosak, satu kita sebut sebagai yang menarik. Tadi kan nikmat nikmat bila kita lakukan ketaatan, nikmat itu bermakna kita menarik. Kejap eh. Jadi ada dua di sini. Yang pertama kita lihat disebutkan kepada kita Allah menjadikan ketaatan kepada Allah itu sebagai nikmat, sebagai sesuatu yang boleh menarik nikmat. Sementara perosak yang mencegahnya adalah maksiat. Jadi bila kita hilang nikmat daripada Allah, di situ bermakna kita telah merosakkan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kerana mereka yang melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghentikan nikmat tersebut yang ada pada dirinya. Dan kita perlu ingat bahawa setiap nikmat ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-53. Apa kata Allah? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Apa sahaja nikmat yang ada pada diri kita ni ya muslimah, nikmat kesihatan, nikmat boleh menghirup udara dengan baik, nikmat boleh melihat, nikmat boleh berjalan, duduk, makan, minum, nikmat boleh rasa, nikmat boleh memegang sesuatu. Ini semua adalah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada diri seseorang. Jadi, apabila seseorang itu dia melakukan kemaksiatan, kemungkinan besar nikmat-nikmat tersebut boleh sahaja ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, "Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Uh, Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Okey, sebab tu di sini bila seseorang dia kehilangan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia, kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kenapa ianya hilang. Satu sebab nikmat itu adalah daripada dia, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja menarik nikmat. Itu tadi kan bila masa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Tetapi antara sebab
kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menarik kembali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ataupun nikmat yang merupakan nikmat berkesinambungan itu tadi kan. Di sini kita dapati bahawa kerana seseorang itu dia telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jika seseorang dia tetap melaksanakan ketaatan demi ketaatan dalam kehidupannya, itulah yang kita sebut sebagai hal yang boleh mengundang nikmat ataupun yang menjemput nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Cuma masalah di sini bagaimana kita ingin menjaga nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, ada beberapa perkara yang Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia nyatakan dalam kitab kita di sini berkenaan dengan menjaga nikmat tersebut. Baik, kalau kita lihat pada perenggan kita yang berikutnya di situ, disebutkan kepada kita, apabila Allah menginginkan agar nikmatnya terjaga dalam diri seorang hamba, maka dia akan memberinya ilham untuk menjaga ketaatan padanya dengan sarana nikmat tersebut. Jika ingin menghilangkan nikmatnya, Allah akan menghinakan hamba tadi hingga dia bermaksiat dengan nikmat tersebut. Bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ya dengan nikmat, nikmat ini kita biasanya kita akan buat dua perkara juga. Okey. Dengan nikmat tersebut, kita boleh mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan nikmat tersebut, kita boleh menjadi seorang hamba yang melakukan kemaksiatan. Di sini kita lihat ya, muslimah. Ketaatan, bila seseorang dia menjaga nikmatnya dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Contoh dengan nikmat kesihatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, apa yang dia lakukan? Okey, dengan nikmat kesihatan yang dia ada, apa yang dia lakukan? Dia solat, dia berpuasa, kan? Dia bekerja, mencari rezeki yang halal dengan nikmat kesihatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Dia buat semua perkara-perkara yang wajib Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, dan dalam masa yang sama dia meninggalkan semua perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Orang yang begini bermakna dia melakukan ketaatan dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan dia. Bermakna, okey, orang tersebut dia menjaga nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjaga nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, dan dalam masa yang sama, jika sekiranya ada nikmat yang hilang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ambil daripada diri dia, kemungkinan besar boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kembali nikmat itu kepada dia. Okey, kenapa slide saya hilang? Paparkan balik. Okey. Apa tadi saya cakap? Menarik kembali nikmat yang hilang tu tadi kan. So bila kita lihat ada dua poin di sini, orang yang dia melaksanakan ketaatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama ialah dia menjaga nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya dengan apa yang dilakukan, dia dapat menarik kembali nikmat yang hilang yang Allah Subhanahu Wa Taala mungkin dah ambil daripada dia, kan? Dan mungkin kita boleh lihat di situ Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan nikmat yang hilang dengan sesuatu yang lain yang lebih baik daripada apa yang telah hilang dari diri dia. Dan orang yang melakukan ketaatan tersebut di sini, okay, bila dia buat ketaatan, bermakna dia menjemput nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membuka banyak pintu rezeki, dia membuka banyak ruang-ruang yang mungkin dulu tidak ada pada diri dia. Namun kerana dia menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan kepada dia dengan rezeki yang seluas-luasnya. Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan kepada dia dengan kejayaan, dengan ketenangan hati, dengan kelapangan jiwa, kebahagiaan. Kerana apa? Kerana ketaatan yang dia lakukan.
Sebab itu jangan lupa muslimah, antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala halang dalam hidup kita ini bila kita melakukan kemaksiatan ialah Allah halang rezeki itu masuk dalam hidup kita. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan li ghairih. Nabi SAW ada mengingatkan kepada kita, innar rajula la yahrumur rizqa bidzanbi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang dia akan dihalang dari rezekinya, okey, dengan apabila dia itu melakukan dosa yang dia buat, dosa itu. Jadi di sini kita lihat kenapa ketaatan itu dia menjemput nikmat ataupun menarik kembali nikmat. Dia lawan lah kan. Bila orang buat maksiat, dia mencegah nikmat Allah. Antaranya rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala peruntukkan kepada kita. So bila kita inginkan banyak nikmat ini, antaranya ialah ketenangan hati, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Sentiasalah kita berada dalam keadaan yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so itu adalah keadaan yang kita kata tidak boleh tidak, mesti ada pada diri kita bila kita nakkan banyak nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di sini dia berikan kepada kita dengan satu persoalan. Ya, bila setelah kita faham bahawa orang yang taat kepada Allah, dia akan menjemput banyak, maknanya dia akan membuka banyak pintu-pintu rezeki, pintu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Hatta kalau sekiranya nikmat itu dulu dia ada, kemudian dia pernah hilang nikmat tersebut, Allah akan kembalikan nikmat itu kepada diri dia. Dia faham sedemikian. Dan dia juga faham, bila kita baca tadi kan, bila saya explain tadi, orang yang dia buat maksiat, dia tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencegah. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik nikmat itu daripada diri dia. Okay, kita ni ada pelbagai macam nikmat ya muslimah, lihat pada diri masing-masing sebab nikmat kita berbeza-beza. Ya, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita berbeza-beza. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan rezeki anak, contohnya. Ada orang tidak. Ya, ada orang tidak. Tapi adakah kita kata orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan kepada dia dengan rezeki anak itu, dia tidak memiliki nikmat? Ada. Dia ada banyak nikmat yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Mungkin dia ada ibu mertua yang baik kan, dia ada adik-beradik yang bagus, yang banyak memberikan sokongan, support, ada suami yang penyayang dan sebagainya. Kita tak tahu kan di sana setiap orang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat-nikmat yang berbeza. Sebab itu kita ni jangan terlampau melihat nikmat yang ada pada diri orang lain. Ya, sehingga kita nak menghilangkan nikmat yang ada pada diri dia. Kalau begitulah keadaan kita bermakna kita dengki. Kan orang yang mana dia tak boleh senang melihat orang lain senang bermakna dia dengki. Dia dengki dengan nikmat yang ada pada orang lain sehingga dia hendak supaya hari ini kau bahagia ya, mudah-mudahan esok lusa engkau jadilah orang yang merana. Ini merupakan niat yang tidak baik. Sehingga saya kata apa, orang yang dengki itu tadi Allah Subhanahu Wa Taala tak banyak berikan kepada dia dengan nikmat. Dan kemungkinan besar Allah Subhanahu Wa Taala akan menarik nikmat daripada diri dia satu persatu. Antaranya nikmat yang Allah tarik dalam diri dia, nikmat ketenangan hati. Ini orang yang dengki, dia tak ada nikmat ketenangan hati. Allah tarik nikmat itu daripada diri dia. Kerana apa? Mata dia sentiasa merah melihat kesenangan orang lain. Hati dia tak tenang bila dia nampak orang lain bahagia, orang lain itu, orang lain ini. Nampak ya jelas pada contoh yang saya berikan itu tadi. Allah Subhanahu Wa Taala tak support. Okey? Allah tak sokong orang yang mana buat kejahatan. Allah takkan beri kepada orang yang buat kejahatan, yang dengki, sakit hati, suka menzalimi orang lain. Allah tak beri kepada mereka dengan nikmat. Walaupun kita nampak dia macam senang kan, selalu kita kata nampak senang dia bagus walaupun dia tu tak solat, contoh gitu kan, kita selalu katakan nampak dia banyak duit dia tu walaupun dia tak itu walaupun dia tu macam jahat dia tapi dia kaya.
Kita nampak sedemikian yang ada pada diri orang lain. Tapi kita jangan lupa muslimah, apa yang kita nampak pada zahir mata kita, kebiasaannya kita tak nampak apa yang ada pada batin ataupun apa yang ada di sebaliknya. Kita tak tahu apa yang bersarang pada jiwa orang yang dengki. Nampaknya senang orang dengki ni, nampaknya bahagia orang dengki ni, tapi sebenarnya tidak. Hati dia 24 jam dia tidak tenang kerana bagi dia, dia selalu mengharapkan nikmat yang ada pada orang yang dia dengki itu hilang. Kalau esok pagi dia bangun, dia celik mata, selagi tak hilang nikmat orang yang ada pada diri orang itu, dia tak tenang dan dia tak bahagia. Kenapa tak cerai-cerai? Contohnya, kenapa tak cerai-cerai? Kenapa tak gaduh-gaduh? Kenapa? Dia akan buat something sehingga perkara yang dia inginkan itu ada pada diri dia. Dia tak tenang nampaknya di situ kan. Ini yang kita kata nikmat yang hilang, yang sepatutnya ada pada diri kita, iaitu ketenangan hati. Ini nikmat yang bagi saya amat penting ada pada diri seorang muslimah. Ada pada diri seorang manusia, iaitu ketenangan jiwa, ketenangan hati dia. Kerana kita ni dalam apa jua keadaannya, kita kalau contoh kita lihat begini, bila kita miskin, kalau kita tenang, kita akan rasa bahagia. Sama juga, bila kita kaya, kalau kita tenang, kita akan rasa bahagia. Bayangkan kalau banyak duit tapi tak bahagia pun tak guna. Kan? Maknanya nikmat hati dia tak tenang, tak ada nikmat ketenangan hati, tak guna. Kalau kita miskin sekalipun, tapi kalau kita asyik rasa ah, merana, asyik rasa tak bersyukur dengan apa yang kita ada, asyik rasa ah, tertekan dan sebagainya, dia tak ada nikmat ketenangan dalam hati dia. Berapa ramai orang miskin yang bahagia, kan? Jangan lupa tentang itu. Berapa ramai orang yang sederhana hidup dia, yang tak kaya, yang tak apa, yang tak ada apa-apa. Tapi kita nampak masya-Allah tabarakallah, hidup dia bahagia. Itu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala campakkan pada hati dia, yang kita amat perlukan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita ingin peroleh nikmat itu? Satu, jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi ada ingatkan kepada kita, ihfazillah yahfazka. Jika engkau jaga Allah maknanya kita taat kepada Allah, kita lakukan setiap perintah Allah, kita tinggalkan setiap larangannya. Itu maksud kita jaga Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita ni muslimah, bermakna Allah berikan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang kadang-kala ia datang dalam keadaan yang tidak pernah kita sangka. Hidup kita kadang-kadang kita cuma harapkan yang A sahaja. Tapi kerana kita menjadi seorang muslimah yang sentiasa menjaga Allah, menjaga ketaatan kita kepada Allah, Allah bukan sahaja beri kepada kita A yang kita inginkan, tapi kemungkinan besar Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita B, C, D, E, F sampai Z. Itu kita panggil sesuatu yang Allah berikan kepada insan yang sentiasa menjaga ketaatannya kepada Allah. Berbeza. Orang yang hanya dia rasa dia tak perlu, okey, dia tak rasa bukan hanya dia rasa dia tak perlu untuk buat banyak ketaatan ini. Bagi dia, alah tak kisahlah, yang penting aku senang. Kan? Buat maksiat je banyak-banyak. Yang penting aku bahagia. Dia rasa sedemikian. Betul? Kita kata dia nak yang A dan kemungkinan besar Allah berikan kepada dia dengan yang A. Tapi belum tentu Allah akan berikan kepada dia B, C, D, E, F sampai Z. Belum tentu. So di sini kita lihat betapa pentingnya peranan ketaatan itu tadi. Peranan kita menjadi seorang muslimah yang sentiasa menjaga hukum hakam, yang menjaga perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Ia memberikan kepada kita dengan satu ataupun dengan sebuah keadaan yang kita tak pernah sangka
inilah sebenarnya yang kita cari selama ini dalam hidup kita. Tapi bila kita sentiasa menjaga ketaatan itu, Allah beri dan terus Allah beri tanpa henti sehingga kita mati dan seterusnya kita bawa kebahagiaan itu hingga di akhirat sana. Ini yang mungkin kadang-kala kita tidak pernah terfikirkan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Maka sebab itu, pada perenggan yang berikut di sini, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia kata begini. Okay, dia kata apa? Sungguh menghairankan. Seorang hamba telah mengetahui perkara ini. Kita dah tahu nak jaga nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu tadi kan dengan melakukan ketaatan. Bila kita taat kepada Allah, Allah berikan kepada kita dengan pelbagai macam nikmat, hatta nikmat yang hilang pun boleh kembali kepada diri kita. Okey, kita tahu tentang hal itu. Kita juga tahu kalau kita buat kemaksiatan, nikmat yang kita ada, sama ada yang baru kita miliki ataupun yang merupakan nikmat berkesinambungan itu tadi, ia boleh hilang pada bila-bila masa sahaja kerana kemaksiatan yang kita lakukan. Sekarang, saya kata kita semua yang berada bersama saya pada pagi ini, kita tahu tentang hal itu dan kita faham tentang teori yang ada dalam kitab ini. Baik. Tapi Imam Ibn Qayyim kata apa? Hairan. Kalau dalam keadaan kita tahu teori itu tadi, kita faham tentang ketaatan menjemput nikmat, kemaksiatan menghalang nikmat. Kita faham tentang teori itu. Kita menyaksikan secara langsung, baik dengan menyaksikan secara langsung apa yang terjadi pada dirinya atau pada orang lain maupun dengan mendengar kabar orang yang jauh yang telah dicabut nikmatnya dari mereka kerana maksiat. Namun dia tetap saja melakukan maksiat kepada Allah. Kita tahu tentang teori itu tadi, bahkan saya kata, kita nampak, kita dengar, mungkin kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Sebab kadang-kadang nampak jauh-jauh tu dia tak berapa sangat. Tapi kadang-kadang ia berlaku di hadapan mata kita sendiri. Berlaku ke atas orang lain bahawa kemaksiatan itu akan menyebabkan banyak nikmat yang ada pada diri kita dan orang lain itu hilang. Semua itu ada pada diri kita. Sama ada daripada sudut toys pula. Daripada sudut teorinya, okay, dan juga dari sudut praktikalnya. Praktikal tu maknanya kita nampak ia betul-betul jadi depan mata kita. Ataupun kita dengar, kau tahu tak orang tu, ya Allah, hai, sebab dia tu jahat dengan mak dia kan, derhaka dengan mak dia tu kan, hidup dia tak tenang kau, mati susah. Kita cerita gitu kan, dekat kawan kita kan. Kita pun dengar, di situ maknanya kita dah nampak satu kes tau. Satu kes yang berlaku. Orang ni dia buat maksiat. Apa maksiat dia? Dia menderhaka kepada mak dia. Kan dia halau mak dia daripada rumah. Okay? Dia tendang mak dia. Dia tak jaga mak dia. Tak kisah dengan mak dia. Lantaklah orang tu nak jadi apa. Aku peduli apa. Tapi akhirnya kita nampak hidup dia. Adakah hidup dia bahagia? Orang pun ceritakan kepada dia. Teruk hidup dia. Hidup dia merana. Nak mati pun susah. Kan? Mak dia pun dah meninggal. Nak minta ampun pun susah macam tu kan? Kita dengar kisah itu. Sepatutnya di sini ia menjadi pengajaran kepada kita agar tinggalkan kemaksiatan tersebut. Tapi hairan. Imam Ibn Qayyim kata apa hairan? Orang yang dalam keadaan begini masih lagi buat maksiat. Masih lagi tak pedulikan. Masih lagi terus-terusan. Kadang-kadang ya muslimah, kita nampak peristiwa tu jadi depan mata kita. Kita nampak peristiwa tu betul-betul. Kan? Mungkin kita nampak kawan kita ni, contohlah ni contoh saya bagi, nak bagi faham Kita nampak kawan kita ni minum arak. Kita pun minum arak sekali dengan dia, contoh saya bagi. Tengah-tengah jalan tu dah mabuk ni kan, tiba-tiba kena langgar kereta. Orang langgar dia dalam keadaan mabuk tu kan. Kita nampak depan mata kita kawan kita mati katak tau. Mati katak saya guna katak tu. Mati betul-betul on the spot dekat depan mata kita ni. Dalam keadaan yang bermaksiat kepada Allah. Kita nampak depan mata kita. Tapi ada orang dia masih lagi tak bertaubat kepada Allah. Dia masih lagi, yelah kita kata, ya tak apalah itu dah takdir dia nak mati macam dalam keadaan macam gitu. Tak apa, aku yang selama aku hidup ni, aku kena enjoy hidup aku. Dia dah mati tu dia punya masalah lah, dah mati sudah. Tapi sebenarnya Allah
nak berikan pengajaran kepada kita depan mata kita. Ini hasilnya kalau kau buat maksiat. Kau akan mati dalam keadaan yang sia-sia. Engkau mati dalam keadaan yang tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya bila kita nampak keadaan itu di hadapan mata kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tinggalkan perbuatan itu. Cuma sebagaimana saya ulang kembali, persoalan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini, manusia masih lagi melakukan kemaksiatan. Manusia masih lagi melakukan kemaksiatan. Manusia sudah tidak boleh. Maknanya manusia ni dia dah macam dah tak indahkan apa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Kita sebenarnya muslimah, kita tak perlu tengok jauh-jauh. Maksudnya tak perlu kita tunggu perkara itu berlaku di hadapan mata kita. Kalau kita baca Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala dah kata pada kita, Al-Quran ini dia adalah mau'izah. Mau'izah maksudnya apa? Peringatan, nasihat bagi orang yang beriman. Bila kita baca Al-Quranul Karim, ada pelbagai macam kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan kepada kita sebagai peringatan. Orang yang dia buat maksiat, Allah Subhanahu Wa Taala akan binasakan dia. Kita lihat apa yang berlaku kepada umat yang terdahulu, pada umat nabi-nabi yang terdahulu, apa yang berlaku kepada mereka. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala timpakan bencana musibah yang melenyapkan mereka daripada muka bumi ini? Kenapa? Kerana maksiat yang mereka lakukan. Yang asalnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan nikmat demi nikmat. Contoh yang ingin saya bawakan pada pagi ini ialah kisah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan nikmat demi nikmat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan kekuatan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan kekuasaan. Ni kaum Nabi Hud alaihi salam. Maaf, Nabi Hud bukan Nabi Nuh. Nabi, saya silap. Nabi Hud alaihi salam. Minta maaf ya. Nanti saya betulkan slide saya di situ. Okey. Kaum Nabi Hud alaihi salam, iaitu kaum Ad. Kaum Ad ini, ya muslimah, kita lihat kalau dalam surah Al-A'raf ayat 69, Allah ceritakan tentang bagaimana mereka ni adalah kaum yang Allah berikan kelebihan dari sudut kekuatan fizikal, yang mana mereka itu berbadan besar dan berbadan kuat. Ni kaum Nabi Hud alaihi salam, itu kaum Ad. Mereka Allah berikan kepada mereka dengan kekuatan tu kan. Dan kalau kita lihat pada surah Al-Ahqaf ayat yang ke-21, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kaum yang mana mereka ni tinggal di tempat yang berbukit dan bergunung ganang. Maknanya bila ada masyarakat yang boleh tinggal ataupun boleh survive dengan satu ketamadunan, dengan satu kekuatan di tempat pergunungan ini, kita nampak ini merupakan satu bentuk nikmat dan kekuasaan yang Allah berikan kepada kaum tersebut. Yang mana dulunya sebelum itu belum ada lagi sebagaimana mereka. Okey. Kemudian nikmat-nikmat ini mereka banggakan dan mereka sombong dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka tersebut. Sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan seorang nabi, iaitu Nabi Hud alaihi salam, di kalangan mereka sendiri, daripada kaum mereka sendiri, untuk memberikan kepada mereka dengan peringatan, berikan kepada mereka dengan satu pengajaran. Maksudnya Nabi Hud datang kepada mereka, beritahu kepada mereka tentang, ingatkan kepada mereka tentang Allah, ingatkan kepada mereka tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tapi sayangnya kita lihat kaum Nabi Hud alaihi salam, iaitu kaum Ad ini, setelah diberikan kepada mereka dengan peringatan demi peringatan, adakah mereka endahkan? Tidak. Mereka
semakin mensyirikkan Allah. Ya, mereka menyembah berhala, mereka menzalimi orang lain, kan? Dan mereka menjadi kaum yang suka menjajah, maksudnya yang suka mengambil hak milik orang lain. Ini yang berlaku dan Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan dalam Al-Quran dalam pelbagai ayat, antaranya surah Al-A'raf, surah Al-Fajr, surah Al-Ahqaf, dan saya tak nak bawakanlah ayat-ayat ini dengan panjang lebar. Yang penting saya nak ambil pengajaran daripada peristiwa tersebut. Dan bila mereka ni bongkak, sombong setelah diberikan peringatan, mereka mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, mencabar Nabi Hud alaihi salam. Kalau betul kau Nabi, datanglah kepada kami dengan siksa, dengan azab yang kau canang-canangkan. Kononnya Allah nak bagi azab lah. Kononnya Tuhan kau tu nanti nak datangkan kita dengan musibah lah. Apalah kalau kita tak bertaubat lah. Kalau kita ni tak sembah dia lah. Mana? 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 Macam tu ya. Diorang ni buat gitulah depan Nabi Hud alaihi salam. Kita nampak bagaimana dalam kes ini ataupun dalam peristiwa ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan sebuah kaum, satu kaum yang hebat, yang betul-betul Allah berikan kepada mereka dengan nikmat, tapi kemudiannya mereka memalingkan Allah Subhanahu Wa Taala pada nikmat-nikmat mereka ini. Mereka mensyirikkan Allah, mereka melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, menindas orang lain dan sebagainya. Bila diberikan kepada mereka dengan peringatan, bahkan mereka itu makin membesarkan diri mereka, makin sombong dengan apa yang ada pada diri mereka. Lalu apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka dengan angin yang begitu kencang, selama 7 malam 8 hari. Boleh rujuk dalam surah Al-Haqqah ayat 6 hingga 8 di situ, ataupun surah Al-A'raf ayat 65 hingga ayat 71, dan surah Al-Ahqaf ayat 25 hingga 23 hingga 24 hingga 25. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan mereka ini bila mereka nampak awan, kan? Mereka tengok awan, mereka tengok kata apa? Tak ada apa-apa pun, awan je. Macam kan? Awan tak ada apa-apa pun. Tapi sebenarnya mereka tu tak tahu awan yang bendung yang ada di tempat mereka tu adalah musibah yang bakal melenyapkan mereka daripada muka bumi. Itulah yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala timpakan kepada mereka dengan angin kencang, sampailah mereka mati bergelimpangan di tempat yang mereka banggakan, di tempat yang mereka lakukan kemaksiatan, di tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pelbagai macam nikmat kepada mereka. Ini kisah benar yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran, yang telah berlaku kepada kaum Nabi Hud alaihi salam. Sama juga kalau kita lihat kepada kaum Nabi Nuh lah. Kan saya pun dah tersilap letak situ. Kaum Nabi Nuh, apa yang berlaku kepada mereka? Allah timpakan kepada mereka dengan banjir yang begitu besar sehingga melenyapkan mereka semuanya. Kenapa? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan musibah azab itu dengan saja-saja? Dia tidak sedemikian. Ia berpunca daripada kemaksiatan dan keengganan kaum itu untuk bertaubat dan melakukan ketaatan kepada Allah. Sama juga dalam konteks kehidupan kita pada hari ini, Muslimah. Kalau kita tidak mengambil iktibar daripada apa yang berlaku ataupun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan dalam Al-Quran, sehingga kisah-kisah ini tidak menggegarkan ataupun tidak menggetarkan jiwa kita ini untuk terus-terusan beriman kepada Allah, untuk terus-terusan menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah, kita akan terus-terusan melakukan kemaksiatan kerana kita dah tak ada rasa takut dah lagi dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala paparkan dalam Al-Quranul Karim. Ada dua perkara yang ingin saya ingatkan, iaitu dua nikmat yang pada hari ini mungkin ramai antara kita yang terlepas pandang. Okey. Yang di buku tu tak apa, tinggalkan saja. Dah selesai dah perbincangan dalam kitab ini. Saya nak bawa perbincangan ini pada satu lagi sudut yang mungkin kita tak pernah terfikirkan selama ini. Okey.
Iaitu dua nikmat pada konteks kita hari ini, ialah kita kata nikmat kita yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita sebagai seorang muslimah, ialah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Itu nikmat yang tidak boleh kita kata diberikan galang ganti dan sebagainya. Nikmat itu kalau hilang, memang dunia akhirat kita adalah manusia yang rugi. Kerana nikmat iman itulah yang boleh menjamin syurga kepada diri seseorang. Ya, nikmat iman dan Islam. Tapi bila kita hidup sebagai manusia biasa dalam konteks kita hari ini yang menjalani kehidupan seharian kita, bekerja, belajar, ya, menjadi seorang suri rumah, jaga anak dan sebagainya, ada dua perkara yang kita kadang-kala terlepas pandang. Iaitu sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan kepada kita, dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya. Yang kita maknanya kita ada nikmat ini tapi kita lupa, kita lalaikan dan kita buat ia dengan hal-hal yang tidak baik pada dua perkara ini. Iaitu Nabi kata apa? As-sihha wal faragh. Nikmat kesihatan yang ada pada diri kita dan juga nikmat kelapangan masa yang Allah berikan kepada kita. Dua nikmat ini yang muslimah, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kita buat apa dengan dua nikmat tersebut. Allah berikan kepada kita dengan nikmat kesihatan. Di akhirat kelak, Nabi kata, telapak kaki kita ni tidak akan berganjak sebelum Allah tanya tentang dua perkara ini. Ada 5 perkara tapi saya nak fokus pada dua perkara ini. Iaitu nikmat kesihatan kita. Apa yang kita buat semasa kita sihat? Biasa tak kita dengar orang kata, masa sihat ni kau nak enjoy, kau enjoy lah. Kau nak buat apa, kau buat lah. Nanti kalau kau dah sakit, barulah kau bertaubat kepada Allah. Barulah kau nak pergi umrah ke, nak pergi haji ke, nak solat ke apa, baru. Hidup masih muda, masih sihat, buatlah apa nak buat. Biasa kan kita dengar orang kata begitu. Tapi tak. Ya, kita salah. Kalau kita faham tentang nikmat kesihatan pada konteks yang sedemikian, bermakna kita salah. Allah berikan kepada kita dengan nikmat kesihatan itu ialah untuk kita menjadi seorang muslimah yang lebih taat kepada Dia. Masa kita sihat inilah, ya, kita buat banyak perkara-perkara yang mendatangkan manfaat pada diri kita. Kita boleh solat, bangun solat malam. Masa kita sihat. Kita boleh solat, boleh sujud, boleh rukuk, boleh kata berdiri. Dengan nikmat itu, banyakkan ketaatan kepada Allah. Kita boleh tawaf, tak perlu duduk dekat atas wheelchair tu kan. Kita ada kesihatan, rebut peluang untuk pergi umrah. Dengan nikmat kesihatan yang kita ada tu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita peluang untuk beramal ibadah dengan sebaik-baiknya semasa kita sihat. Tetapi mungkin ramai antara kita yang lupa tentang hal itu. Kita gunakan kesihatan kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita buat maksiat. Kita buat perkara-perkara yang menjatuhkan kita ataupun menjerumuskan kita kepada hal yang merosakkan kehidupan kita. Dalam keadaan kita, Allah berikan nikmat kesihatan. Lalu Allah tarik nikmat itu dari hidup kita. Allah berikan kepada kita dengan penyakit. Allah berikan kepada kita dengan uh, uh, banyaklah perkara-perkara Allah tarik nikmat ni. Boleh faham lah ya kalau nikmat sihat tu dah tak ada. Mungkin contoh mata kita rabun. Mata kita dah dulu terangnya. Masa mata terang ni muslimah tak ingat nak baca Quran. Ya, masa mata terang. Tapi bila mata dah barulah kalau dulu masa saya boleh tengok, masa saya boleh ni kalau saya baca Quran kan kau senang bagus Baru kan terfikir sedemikian. Nampak ya? Masa kita kuat dulu tak terfikir nak solat malam. Bila kita dah tak kuat fikir, ya Allah, kenapalah dulu ya masa aku sihat, masa aku kuat, boleh bangun, kenapa tak ingat nak solat malam. Kita ada rasa yang sedemikian bila nikmat kesihatan itu Allah tarik. Contoh mungkin kita rasa kenapa ya masa saya sihat, masa saya banyak duit, masa saya itu, masa saya ini, kenapa saya tak buat baik kepada mak saya. Contoh kan.
Kita akan ada rasa-rasa yang sedemikian bila Allah tarik nikmat kita. Itu nikmat kesihatan. Sama juga dengan nikmat kelapangan masa. Bila kita ni ada masa terluang, apa kita buat? Ha. Tengok drama Korea back to back kau. Masa ada masa terluang tu kan, wish, oh enjoy. Tengok drama Korea back to back. Ish, lagi tak habis lagi tu lah. Tengok daripada pagi sampai ke malam. Duduk depan Netflix tu. Tengok. Macam-macam cerita dia tengok. Tak apa, tak ada kerja hari ni. Macam tu ke? Tak ada kerja hari ni, buat apa-apa buat lah. Ya, nanti kalau dah sibuk kerja, assignment ke apa kan, nak buat paperwork berlambat-lambat, nak kena baca tu baca ini, tak sempat. Selagi ada masa tu kan, kita buat je. Okay. Kita buat pelbagai macam maksiat tu. Kita rasa itulah masa yang kita ada. Tapi sebenarnya bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nikmat kelapangan masa tu kan, di situlah ya bagi saya lah cantiknya untukkan nikmat kelapangan masa tu tadi untuk hal-hal yang boleh yang lebih bermanfaat. Okay, baca Quran kita kan, bila kita ada banyak masa tu, peruntukkan masa lagi untuk lebih berbakti kepada kedua ibu bapa kita, buat perkara-perkara yang baik. Buat perkara-perkara yang baik yang memberikan manfaat pada hidup kita dan juga kehidupan orang lain. Jangan kita habiskan masa tu dengan buat hal-hal yang sia-sia. Bila masa tu berlalu begitu saja, kita akan fikir, kenapalah semalam pergi tengok drama Korea tu macam kan. Kenapalah semalam pergi buat tu kan. Kan bagus kalau aku buat gini kalau aku tahu, kita selalu guna perkataan kalau aku tahu tau. Kalau aku tahu nak jadi gini, kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita malam ini, sebentar nanti, esok, lusa, seminggu akan datang. Kita tak pernah tahu, Muslimah. Sebab itu tugas kita dalam keadaan yang kita tidak tahu ini kan, selama mana kita ada peluang, kita ada ruang dengan nikmat kesihatan, dengan nikmat kelapangan masa yang Allah berikan, kita peruntukkan ia untuk ketaatan demi ketaatan. Supaya bila sampai masanya, mungkin Allah tarik nikmat itu, kita tidak jadi orang yang menyesal. Walaupun saya kata, dalam keadaan Allah tarik nikmat tersebut, kita masih lagi perlu beribadah, kita masih lagi perlu taat kepada Allah. Tetapi sekurang-kurangnya dalam keadaan yang semikian kita ada rasa kepuasan pada hati kita. Alhamdulillah. Masa saya sihat, masa saya memiliki masa yang begitu banyak, saya buat banyak ketaatan kepada Allah. Saya lakukan pelbagai hal yang menguntungkan hidup saya. Ya. Sebab itu di sini saya juga ingin tekankan bahawa bagaimana kita ni jadi orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dengan nikmat ini. Ini bagaimana juga cara kita nak jaga nikmat. Ia bukan hanya kita melakukan ketaatan demi ketaatan, tetapi antaranya ialah kita sentiasa meletakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi rasa syukur ini, ia kita realisasikan dengan 3 keadaan. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan hati, Allah berikan kepada kita dengan lisan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan anggota badan. 3 nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ini ialah kita gunakan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Okay, 3 ni dah memang nikmat dah. Okay, 3 ni dah memang nikmat dah Allah berikan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita gunakan ketiga-tiga ini bagi mensyukuri nikmat yang ada pada diri kita. Kita ada hati tadi kan? Okay. Hati ini tempatnya kita tak rasa cinta kita, okay, taubat kita dan ketaatan kita kepada Allah. Mari kita ada keazaman yang tinggi.
Bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa, Allah berikan kepada kita dengan kebahagiaan, ketenangan hati. Dalam jiwa kita ini kita ada satu keazaman yang begitu tinggi untuk terus cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk terus kita ni sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keazaman yang tinggi untuk terus-terusan melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Sebab kalau kita nak buat ketaatan ni muslimah, hati kita juga perlu selari dengan apa yang kita buat pada zahir kita. Kalau kita buat tapi hati ni tak ada pun tak boleh kan? Sebab tu hati ni amat penting. Okey, kita nak bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu tadi. Hati kita datang dulu ni. Hati kita ini, kita rasa, ya Allah, Alhamdulillah, kau berikan kepada aku dengan nikmat. Hati kita ini makin bertambah-tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin rasa kita ni nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kita ada rasa dalam hati ini untuk terus-terusan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita zahirkan ia pada lisan kita. Iaitu kita puja Allah. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus solihat. Kita ucapkan dengan ucapan-ucapan yang membuktikan bahawa lisan kita, lidah kita mensyukuri setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Lalu kita ada anggota badan kita ini, apa kita buat? Di sinilah anggota badan kita merealisasikan nikmat-nikmat tersebut. Iaitu dengan melaksanakan ketaatan, iaitu makin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, makin kita menjadi seorang muslimah yang menjaga solat kita. Makin Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan itu tadi, makin kita ni jadi seorang muslimah yang solat malam. Makin kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Makin kita gunakan anggota badan kita ini, mata kita, telinga, nafas, tangan, kaki kita, seluruh daripada hujung rambut ke hujung kaki kita ini, kita peruntukkan ia untuk ketaatan kepada Allah. Ini cara kita jaga nikmat Allah dan kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur itu bukan hanya pada hati kita. Kadang-kadang kita rasa kita dapat satu, alhamdulillah, syukur. Tapi bagaimana ketaatan kita, iaitu anggota badan kita? Kan? Ramai orang boleh buat perkara yang pertama dan yang kedua itu tadi, muslimah. Ramai orang bila dia dapat sesuatu, nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia, ya, dalam hati dia ada rasa syukur sangat-sangat. Syukurnya aku, ya Allah. Dalam hati itu ada. Lisan juga ada. Kan kita jumpa, alhamdulillah engkau aku dapat ni. Kita ucap begitu kan dengan teman-teman kita. Alhamdulillah, ya. Kita ucapkan begitu. Tapi what's next tu? Maksudnya apa yang kita lakukan seterusnya dengan anggota badan kita bagi merealisasikan apa yang sudah ada pada hati dan lisan kita itu tadi. Anggota badan kita ni bagaimana pula? Adakah kita makin taat kepada Allah? Adakah kita makin melaksanakan banyak perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Dan adakah kita meninggalkan kemaksiatan? Okay. Setiga perkara ni dia mesti selari. Hati kita, lisan kita dan juga anggota badan kita. Maka sebab itu di sini saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan pelbagai macam nikmat, yang mana nikmatnya tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam keadaan yang mana dia itu Allah berikan dengan kekayaan, kemewahan, kekuasaan, ya, dengan nikmat boleh memahami bahasa haiwan, dengan nikmat yang boleh berkomunikasi dan mengawal jin-jin yang ada pada zamannya itu. Nabi Sulaiman alaihissalam sentiasa menjadi seorang nabi yang memanjatkan rasa syukurnya kepada Allah. Maka begitulah kita sebagai seorang hamba Allah. Begitulah adab kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. Sentiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Makin kita menjadikan nikmat-nikmat itu sebagai satu cara ataupun salah satu cara untuk kita buatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka sebab itu di sini Nabi Sulaiman alaihi salam Allah rekodkan doa yang baginda panjatkan. Dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-19, Nabi Sulaiman alaihi salam di sini memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kata apa kepada Allah? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Iaitu dia minta kepada Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau beri anugerahkan ia kepada aku. Maknanya di sini Nabi Sulaiman alaihi salam dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dengan ilham. Maksudnya sentiasa ingatkan kepada dia, sentiasa berikan kepada dia dengan kekuatan untuk dia mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Bahkan di sini dia letakkan juga wa ala walidayya dan kepada kedua ibu bapaku. Berikan kepada dia dan kedua ibu bapanya ilham ataupun satu kekuatan untuk terus-terusan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita pun jangan lupa, ya, ayah kepada Nabi Sulaiman ini juga merupakan seorang nabi yang Allah berikan kepada dia dengan anugerah demi anugerah, iaitu nikmat demi nikmat yang tidak terbanding ataupun tidak terkira dalam kehidupan dia. Sebab tu dia masukkan di sini dalam doanya diri dia dan juga ibu bapanya. Sama juga kita ni, ya, muslimah dalam hidup kita, kadang-kadang nikmat yang kita miliki ia adalah hasil daripada ibu ayah kita. Kadang-kadang ada orang dia kaya. Kenapa dia kaya? Oh, sebab mak bapak dia kaya. Macam tu kan. Kenapa dia dapat gini? Oh, sebab mak dia gitu. Contoh kita kata, kenapa kadang-kadang kita ni ada satu kelebihan. Kan ada orang dia ada kelebihan tangan dia kalau masak apa sedap. Kenapa? Sebab mak dia begitu. Allah berikan kepada ibu dia dengan satu kelebihan yang mana masak sedap. Dan kelebihan itu turun pada anak dia. Kan? Ini bukan saka bukan saka. Tapi kita nampak di sini Allah berikan kelebihan itu turun kepada anak dia, turun kepada zuriat keturunannya. Sebab itu bila kita ada nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita ini kan, kita ingat, oh sebab mak saya macam tu kan, sebab bapak saya begini, sebab ayah saya gitu. Kelebihan-kelebihan yang ada pada mereka kita juga turut miliki dalam hidup kita. Sebab itu di sini kita sertakan dalam doa ini tentang kedua ibu ayah kita. Berikutnya, Nabi Sulaiman, dia kata apa dalam doa ini? Wa an a'mala salihan tardah. Nampak ya? Kenapa? Sebabnya kenapa saya bawakan doa ini. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika dia memanjatkan doa tersebut bukan semata-mata tentang bersyukur. Bukan semata-mata dia minta kepada Allah supaya dia ini Allah berikan kepada dia dengan satu ilham, kekuatan untuk bersyukur kepada dia, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam kata juga dalam doa ini, dan juga untuk aku mengerjakan amal soleh yang engkau redai, bermakna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita dengan nikmat, ya muslimah, dalam hidup kita. Allah berikan kepada kita dengan nikmat, berbagai macam nikmat. Ya, kita nak bersyukur kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, kau jadikan aku orang yang bersyukur. Ya Allah, kau berikan kepada aku ilham, kepada aku, kepada kedua ibu bapa aku, supaya aku menjadi orang yang bersyukur. Tetapi dalam masa yang sama, kita nampak poin yang kedua pada doa ini, Nabi Sulaiman minta supaya dia boleh buat amal soleh. Amal soleh yang Allah redha, iaitu ketaatan demi ketaatan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia dan kedua ibu ayahnya. Di sini juga dia minta kepada Allah, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan engkau masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Ada 3 perkara penting yang Nabi Sulaiman alaihi salam panjatkan kepada Allah dalam doa ini. Pertama, Allah berikan kepada dia dengan ilham, Allah berikan kepada dia dengan kekuatan supaya dia jadi seorang hamba yang sentiasa bersyukur. Bukan diri dia saja, bahkan kedua ibu ayahnya. Kedua, dalam doa ini jelas kita lihat
Nabi Sulaiman minta kepada Allah supaya dia boleh buat amal soleh yang Allah redha, iaitu ketaatan demi ketaatan. Kerana untuk merealisasikan kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ketaatan demi ketaatan yang dia ingin lakukan. Dan juga dia mohon kepada Allah yang ketiga ya, agar Allah masukkan dia pada golongan orang-orang yang soleh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah gayanya ataupun caranya orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan pelbagai macam nikmat. Nikmat yang Allah berikan bukan untuk kita sombongkan ya muslimah. Setiap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita bukanlah sesuatu yang untuk kita tunjuk kepada orang lain bahawa ini tanda kehebatan kita di dalam ataupun dalam masyarakat. Bukan begitu. Tapi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, ia adalah peringatan untuk kita sentiasa taat kepada Allah. Ketaatan itulah yang akan mendatangkan kepada kita dengan nikmat demi nikmat yang lain yang kadang-kala kita tak pernah sangka begitu besarnya ataupun begitu hebatnya kekuasaan yang Allah Subhanahu Wa Taala miliki sehingga Allah berikan kepada kita. Kerana setiap sesuatu yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hebat. Setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita adalah sesuatu yang kadang-kadang kita tak pernah terfikirkan. Dan antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada seseorang ialah nikmat syurganya. Nikmat syurga itulah yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada insan yang sentiasa taat kepada dia, kepada insan yang sentiasa mensyukuri nikmat yang dia berikan. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, dengan kelapangan masa ya untuk terus-terusan mengikuti pengajian demi pengajian kita pada setiap pagi Selasa ini, dan untuk kita juga menyokong setiap kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh pihak masjid. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan satu peluang dan ruang di atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Dan saya mengharapkan doa semuanya untuk kesihatan saya juga, supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kepada saya dengan nikmat boleh menyumbang ilmu ataupun menyebarkan ilmu kepada yang lain agar kita semua dapat manfaatnya. Okey, itu sahaja muslimah untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita dan kita bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.